Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi mukawwiril laili 'ala an-nahar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar بعدد أوراق الأشجار وأمواج البحار وقطرات الأمطار ما دام الليل والنهار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita merafakkan sedikit kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, di mana telah diberitahu tadi oleh pengurusi majlis. Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang lagi kepada kita pada hari ini untuk berada di atas muka bumi Dia. Masih lagi Allah SWT kurniakan kita nyawa, dan kita memohon kepada Allah SWT memberi taufik kepada kita untuk menjadi hamba Dia yang taat. Dan kita bersyukur juga pada Allah SWT yang memberi taufik kepada kita pada hari ini untuk berada di majlis ilmu, majlis zikir, yang mana dunia ini adalah mal'un. Mal'un maksudnya dilaknat, seperti mana telah dikhabarkan oleh Baginda SAW. Dunia mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu dilaknat, dan dilaknat apa sahaja ada dalam dia, illa melainkan alimun wa muta'allimun, orang yang alim, orang yang belajar, ataupun dalam riwayat kata ahli zikr ataupun majlis zikir pada dia. Dan di mana kita maklum bahawa majlis kita ini juga dikira sebagai majlis zikir sekiranya niat kita untuk berada bersama-sama hari ini untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu itu belajar ini, kita mengharap Allah Ta'ala membuatkan kita iman yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, dan kita kenal diri kita sebagai hamba-Nya sebenar-benarnya, dan tahu kenapa kita diadakan di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Itulah sepenting-penting perkara yang kita perlu faham dan perlu tahu di atas muka bumi ni. Jadi pada malam ini insya-Allah tajuk yang terpampang di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ubudiyah, tugas fitrah insan, dia sebenarnya adalah beberapa maklumat atau beberapa khulasah, ringkasan daripada Risalah Nur, Rasail Nur, yang mana Risalah Nur secara umumnya secara umumnya kita Rasail Nur memberi kita panduan dan juga merumuskan kepada kita kepentingan, menyedarkan kita bahawa siapakah manusia dan apa yang perlu manusia faham tentang diri dia untuk capai kepada ma'rifatullah. Di mana saya yakin kalangan hadirin hadirat sekalian mungkinlah baca sikit tentang kisah Badi'uz Zaman Sa'id Nursi rahimahullah ta'ala, yang hidup pada zaman sebelum kejatuhan Khilafah Uthmaniyah dan kemudian kejatuhan Khilafah Uthmaniyah, yang mana selepas kejatuhan Khilafah, kerajaan baru Turki cuba mencabut akar umbi Islam daripada dada manusia dan didatangkan dengan ilmu baru yang digambarkan sebagai ilmu yang penting, yang moden, tapi telah memutuskan hubungan ilmu tersebut kepada pencipta kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Sa'id Nursi cuba membuktikan dalam kitab Risalah Nur ini bahawa ilmu sains adalah ilmu sekalian alam ni adalah kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya menunjukkan kepada Allah SWT keesaannya dan juga segala nama Allah Ta'ala Al-Asma' Al-Husna. Baik, jadi hari ini insyaAllah kita akan sentuh tajuk dipanggil ubudiyah, tugas fitrah insan. Baik, di mana nampak insyaAllah di mana terpampang juga di sini kata soalan fitrah insan. Manusia sebagai, sebelum tu beberapa topik yang saya akan sebut hari ini telah pun saya sebut pada pengajian yang lepas. Sebab minggu lepas kita cerita tentang iman, bagaimana iman menjadikan manusia itu bernilai dengan nilai yang sangat tinggi.
Kalau perempuan hadirat ingat pada pengajian yang lepas. Jadi di tengah perbicaraan Syekh Nursi, dia telah sebutkan bahawa manusia bila dengan iman, maka terpancarlah, terlihatlah pada diri manusia tersebut segala ukiran-ukiran nama Allah SWT. Kan? Jadi kat situ saya terangkan sedikit tentang beberapa perkara yang perlu kita faham daripada maksud dari kata Syekh Nursi ni. Jadi hari ini, topik ini kita akan lebih bincangkan secara detail. Jadi pertama sekali kita lihat di sini soalan fitrah insan. Manusia bila datang ke atas muka bumi ni, datang ke dunia secara fitrah, sebab dia ada akal, mustahil dia tak tertanya soalan ni. Sama ada dia diberikan iman, diberikan hidayah daripada Quran, ataupun dilahirkan sebagai Islam, ataupun dia datang sebagai anak daripada mak ayahnya bukan Islam. Tetapi soalan ni terbit daripada fitrah manusia yang ada akal. Dia akan tertanya, sebenarnya siapa dia? Siapakah aku? Dan dari mana aku datang? Siapa yang bawa aku kat sini? Dan ke mana aku? Sebab soalan ni terbit daripada akal. Akal melihat di sekeliling dia. Dia datang kat dunia, dia ada akal. Dan akal ni memahami, idrak. Jadi dia akan tertanya, dia kata, siapa aku sebenarnya kat dunia ni? Ke mana aku akan pergi? Siapa bawa ke sini? Nampak? Dan benda ni sebab manusia memiliki akal dan mata, dia memerhatikan setiap benda datang dan setiap benda pergi. Dan dilihat pula seluruh makhluk selain daripada manusia mempunyai tugas-tugas yang khusus. Seperti kita lihat lebah, dia datang ke muka bumi ni, dia terus buat madu. Dan setiap binatang, setiap makhluk malah, setiap makhluk seperti matahari ada tugas yang berbagai. Setiap hari matahari terbit sharp on time, dan dia melaksanakan tugas yang berbagai sangat. Seperti menyebabkan proses fotosintesis, tumbuh-tumbuhan tumbuh-tumbuhan dapat tumbuh, memasakkan buah-buahan dan banyak lagi macam makanan, dan perlukan kepada kesihatan tubuh badan. Jadi kita lihat hatta matahari, dan seperti mana matahari menyejatkan air, menjadikan proses hujan. Semua makhluk ada tugas masing-masing. Tetapi manusia, dia ada ikhtiar, dia ada pilihan untuk buat apa yang dia nak buat. Jadi dia terfikir, dia akan secara fitrah terfikir, jadi apa yang sudah aku perlu buat? Siapa aku kat atas muka bumi ni? Dia nampak lebah, ada tugas dia buat madu. Dia nampak makhluk-makhluk lain ada tugas yang khusus masing-masing. Dan apa tugas aku? Ke mana aku nak pergi? Seperti mana kita telah sebutkan bahawa manusia secara pasti badihi maksudnya sesuatu yang tak perlu pada dalil. Sekarang malam ke siang? Siapa kata malam? Mana dalil malam? Mana dalil malam? Siapa boleh berhujah kepada saya? Dalam. Kalau saya buktikan sekarang waktu siang, siapa nak percaya? Tak perlu percaya kan? Sebab ni dia panggil amrun badihiyun, sesuatu perkara yang jelas, dia mudrakatun bil hawas, dia dicapai daripada panca indera kita. Nampak? Jadi macam tu juga manusia, seperti mana kita akan sebutkan tadi. Manusia, dia lihat secara badihi, secara jelas bahawa langkah dia setiap hari menuju ke mana? Ke satu pintu. Apa nama pintu tu? Alif, Lam, Mim, Waw, Ta. Al-Maut, mati. Siapa boleh ingkar dia tidak pergi ke pintu tersebut? Tak ada siapa boleh ingkar. Seorang yang mengingkari wujud Tuhan sekalipun, dia tak boleh ingkar bahawa dia akan mati. Nampak? Jadi bila dia lihat dia akan mati, dia akan bertanya, lepas tu pergi mana? Dia perlu selesaikan persoalan tu. Sebab fitrah akal manusia akan terfikir. Kalau dia tak jumpa jawapan tu, persoalan tu akan mengganggu fikiran dia. Sebenarnya lepas mati pergi mana? Dan aku ni sebenarnya kenapa ada atas muka bumi ni? Ini kita katakan soalan fitrah. Faham? Baik. Kita sebagai umat Islam, kita tahu jawapan dia. Okey, sebelum kita tahu jawapan kenapa kita ada atas muka bumi ni, bila manusia secara fitrah dia, secara dia suatu makhluk yang ada akal dan ada perasaan dan ada awafif, ada wijdan, dan ada hawas, panca indera yang dapat memahami banyak perkara. Manusia bila berada atas muka bumi ni, dia mencari sesuatu perkara yang cuba memenuhi kehendak dia. Dan perkara tersebut, dan kalau kita fikirkan apa yang kita nak sekarang, sekarang kalau saya buat soalan ni, sekarang masing-masing apa yang dia nak sangat sekarang. Mungkin di kalangan student sekarang ni kata, saya nak cemerlang dapat grad daripada UM ni, dapat anugerah dekan ke. Itu yang dia nak sekarang. Ataupun seorang tu kata, target saya nak jadi CEO company sekian-sekian. Seorang tu kata, tak kisahlah aku kerja apa besok, tapi target aku nak ada satu rumah banglo, ada kereta 5 biji,
Ataupun seorang tu dia memang suka sangat kereta Ferrari, dia kata saya nak kereta Ferrari. Jadi sekarang ni dalam kotak masing-masing, kotak pemikiran masing-masing, macam-macam benda yang dia nak gambarkan. Tapi sebenarnya itu hanyalah ta'bir, hanyalah satu sentence untuk menggambarkan as-sa'adah. Sa'adah, kebahagiaan. Sebenarnya manusia hanya menggambarkan kebahagiaan dengan bentuk rumah besar. Ada seorang menggambarkan kebahagiaan dengan kereta canggih. Ada seorang menggambarkan kebahagiaan dengan dia ada macam-macam komputer yang canggih, sebab dia seronok main game contohnya. Tapi sebenarnya tak semestinya gambaran itu memberi makna kepada dia kebahagiaan. Boleh jadi seorang tu bertungkus-tungkus berpuluh tahun untuk menyediakan rumah impian dia. Bila dia masuk rumah impian ni baru dia sedar rumah tersebut tak membahagiakan dia pun. Sebab apa? Rupanya last kali duduk seorang-seorang. Anak dia yang dia tak berapa ambil berat dah pergi mana-mana dah, tak pedulikan ayah dia apa semua. Jadi rupanya disangka gambaran kebahagiaan pada rumah tu silap. Rupanya begitu juga seorang tu, dia punyalah ulun nak cari duit beli kereta Ferrari, sampai dia dapat duit untuk bayar bank loan beli Ferrari. Dia punyalah seronok. Tapi bila start pakai Ferrari baru dia tahu punyalah susah nak pakai Ferrari. Sebab apa? Minyak mahal, maintenance mahal, apa semua mahal. Last kali nak speed ke KL boleh buat 20 meter je. Slow. Last kali Ferrari pun tak memberikan apa kepuasan pada diri dia. Sebab sebelum ni dia sangkakan benda yang dia cari itu adalah Ferrari, tapi sebenarnya dia cari adalah kebahagiaan. Ini fitrah manusia. Sebenarnya dia nak adalah sa'adah. Jadi sebenarnya macam mana dia nak temui sa'adah, kebahagiaan yang hakiki tadi kat dunia. Nampak? Jawapan dia ada pada soalan yang pertama. Siapa manusia? Dia panggil mahiyatul insan. Mahiyah maksud dia dalam bahasa Arab apa ni? Okay. Ini Allah ni tak ada makna yang tepat pun. Mungkin siapakah manusia itu sendiri? Dia panggil mahiyatul insan. Ciri-ciri dia tu sendiri siapa? Jadi dia kena cari jawapan tu. Sebenarnya dia siapa manusia? Dan apa tugas dia yang sebenarnya? Bila dia tahu jawapan yang pertama tadi, siapa manusia dan apa sebenarnya dia perlu buat di atas muka bumi dia akan dapat jawapan yang kedua benda dia cari, iaitu kebahagiaan. Sebab apa? Bukti dia apa? Bukti dia bila dia lihat sekeliling dia, setiap makhluk buat tugas masing-masing dan dia mencapai kepada kebahagiaan pada lisan hal mereka. Nampak? Lebah dia buat, ketika dia buat tugas tu, lisan hal dia seolah dia buat dalam keadaan asyik, dalam keadaan yang buat madu tu dalam keadaan yang penuh itqan, yang penuh teliti dan penuh rasa tanggungjawab, seolah macam dalam keadaan kebahagiaan. Lembu makan rumput, penuh kebahagiaan. Betul tak? Kalau kita buat nasi goreng USA, sebelah dia tengah makan rumput. Masa saya dah makan nasi goreng USA, kita makan. Sebab kebahagiaan daripada makan rumput. Macam orang Turki kan? Kalau orang Turki tak ada roti, dia tak bahagia. Jadi satu penderitaan bagi orang Malaysia yang tak sediakan roti itu, Ustaz Sadiq. Baik itu. Jadi sekarang secara fitrah manusia, saya bagi dia panggil sini muqtarahat, satu idea kepada hadirin-hadirat untuk kita fikir. Balik ini insyaAllah fikir balik soalan tadi. Siapa kita? Apa kita cari? Cuba fikir sejauh-jauhnya, kita akan jumpa jawapan dia. Yang kita cari adalah kebahagiaan, sa'adah. Sebab tu kalau seorang dia tahu yang dia cari ada sa'adah, dia tak kisah duduk dalam penjara sekalipun, tapi dia ada sa'adah. Dan seorang tu ramai tertipu dengan sa'adah yang kebahagiaan dicari. Dia duduk dalam istana, tapi sebenarnya dia kehilangan kebahagiaan. Baik. Kemudian manusia. Bila kita kata tadi bahawa kita kena tahu siapa diri kita, dan kita mula ta'ammul, memerhatikan secara perhalusi diri manusia, apa yang kita dapati? Manusia ada dua sifat yang tak boleh tercerai daripada diri dia. Pertama, manusia faqir. Kedua, manusia ajiz. Faqir dia kata sangat miskin. Ajiz sangat lemah. Kita akan lihat dalam risalah pertama Sanusi, yang ini kalimat pertama, kalimat Bismillah Sanusi sebut. Dan banyak kalimat Sanusi akan ulang perkara ini, bahawa manusia kena faham mahiyatul insan huwa faqir ajiz.
Manusia itu kena faham, dia adalah fakir, dia adalah ajiz, dia yang sangat miskin, dia tak memiliki apa-apa pada diri dia, dan dia tidak ada daya upaya langsung. Makhluk yang sangat lemah. Ada dalil wazifatul insan. Nampak? Kat sinilah bila manusia faham tentang dia fakir dengan ajiz dia akan datang faham bahawa apa tugas dia, apa wazifah dia. Jadi kita kata tadi kan, ubudiyah, wazifah, fitratul insan. Ini bahasa Arab ni, apa ni maksud dia? Ubudiyah, pengabdian diri yang kepada Allah SWT, dia adalah tugas secara fitrah manusia. Secara fitrah. Sebab tu kita lihat perbahasan pada awal ni, kita akan faham dia sudut fitrah. Sudut fitrah. Baik. Apa bukti dia kita fakir? Apa manusia boleh buat produk seperti mari kita sebutkan bulan yang lepas? Apa manusia boleh buat sendiri? Kita tak boleh buat benda sendiri. Kita curi barang orang, kita curi produk orang, lepas tu kita rebranding, lepas tu kita dakwah kita buat. Betul tak? Kita hari ni jual madu sebenarnya siapa buat? Kita rebranding je. Kita buh madu Ustaz Sadiq Uzata kan? Madu khawla lah, madu apa semua. Sebenarnya madu siapa buat kan? Kita buat. Kita curi je madu. Walaupun kita rebranding dan kita olah-olah sikit je, tapi sebenarnya bukan kita buat. Kita tak produk barang-barang ni. Kita fakir. Berbeza dengan makhluk lain, kita lebih fakir daripada mereka. Nampak? Kemudian bila kita fakir, perasan tak manusia, hajat dan keperluan manusia terlalu banyak, tidak berpenghujung. Nampak? Hajat kita banyak. Fikir buat makan cukup, di mana kita sebut yang tadi. Sekarang ni dalam kepala masing-masing yang tak makan, tak dinner lagi, sekarang ni macam-macam menu lah kepala dia dah. Dah start fikir kan. Ada yang nasi goreng, lagi yang pergi dari Thailand, ada yang pergi dari bistro mama, ada saya mungkin nak western food. Macam-macam hajat kita. Betul tak? Tapi seperti mana kita sebutkan tadi, makhluk Allah Ta'ala yang lain tak macam tu, tak macam kita. Lembu tadi menu dia rumput, cukup sedap lah. Dia tak mau tukar menu dah sampai bila-bila. Keperluan dia sangat basir, sangat sikit, tapi cukup bagi dia. Tapi kita tak cukup dengan satu menu. Hajat kita banyak, tidak ada penghujung. Itu cerita bab makan saja. Kita perlukan rumah, kita kena buat rumah punya susah kan? Seperti mana kita sebutkan yang lepas. Burung, dia buat rumah dia seorang-seorang dia. Nampak burung tempur kan? Dia kait seorang-seorang dia, rumah, dia boleh tinggal. Kita nak boleh buat rumah seorang-seorang, sampai matilah tak siap orang kita boleh nak buat seorang-seorang. Kita perlukan berapa banyak tenaga. Nak cerita ni bukan kata rumah kita beli kat kedai semua tu senang lah seorang-seorang dia. Tapi kalau kita nak starting buat, seorang-seorang kita boleh mampu tak? Itu tanda kita fakir. Kita ajiz juga satu masa. Hajat kita banyak sangat. Hajat kita banyak, tidak ada penghujung. Kemudian kita ada keinginan, dia panggil raghabat. Baik, kemudian kita ada keinginan yang dalam bahasa Arab disebut raghabat. Raghabat yang la hadda laha, yang tiada had bagi dia. Nampak? Hajat kita kat sini keperluan. Memang kita perlu rumah, kita perlukan pakaian, macam-macam sangat. Binatang subhanallah, Allah Ta'ala jadikan polar bear yang dekat kutub utara, dia sebenarnya perlukan setebal sweater, tapi dia tak perlu dia sweater. Sweater dekat badan dia, Allah Ta'ala jadikan. Tapi kita terpaksa cari hajat daruriyat, benda yang cara daruri, terpaksa kita banyak sangat. Kemudian keinginan kita sendiri, keinginan kita tiada had, ajaib sangat. Perasan tak? Kalau kita lapar sekarang ni, dalam kepala kita, dia punya senarai menu makanan tu 100 pun tak cukup. Kalau percaya tak? Kalau tak percaya, time lapar betul-betul kita pergi hotel, pergi buka buffet. Masa tu apa yang kita nak? Jangan bohong lah kata nak satu makanan dia. Semua kita nak. Tapi betul, itu dia panggil raghabat. Berapa kali pusing kan? Buh pinggan dia silap sampai tak nak keluar daripada pinggan makanan kita buh tu kan. Tapi lain kali boleh makan semua. Dia makan 2-3 biji roti kenyang lah. Nampak? Dia punya raghabat, kehendak manusia ni lebih daripada dia punya kemampuan untuk penuhi. Tu manusia. Yang benda yang dia nak, dalam kepemikiran dia, dalam kehendak dia tinggi sangat, tapi dia tak mampu. Dia tak mampu memenuhi kehendak dia sendiri. Nampak? Malah kalau dia bayangkan sekali macam makanan ni, kita konteks makanan kan, hadirat berfikir kita sebenarnya keinginan kita macam-macam lagi.
Macam kita sebut kereta Ferrari tadi, gambaran dia Masya Allah kereta Ferrari kalau dapat ni, mesti puas ni nak jalan. Silat tak puas juga. Ada dia slide lagi bila dah pakai, itu punya keras lah kata kereta Ferrari pun. Sebab sebenarnya manusia bukan di sini tempat yang memenuhi raghabat dia. Seperti mana bayi dalam perut, dia ada tangan, dia ada kaki. Tapi dia kata kenapa ada tangan kaki? Dia kata bukan dia jalan, dia boleh guna pun tangan ni. Jadi kalau dia picak tangan dan kaki tu tak perlu ada. Sebab dia kata dalam perut ni tak pakai pun, dia silap. Sebab bukan di sini tempat dia. Nanti dia dah lahir nanti baru guna tangan dan kaki. Macam itulah manusia, Allah Ta'ala tarkib, pasang dalam badan manusia ada raghabat yang tinggi, ada hajat yang tinggi, tapi tak tertunai di dunia. Dalil yang menunjukkan bahawa bukan di sini tempat dia. Di sini dia hanya satu contoh untuk kita faham mahiyatul insan. Siapa manusia, kemana dia nak pergi. Nampak tak? Baik, kemudian manusia ajiz. Ajiz dia kata lemah sangat. Ajiza ya'jazu ajiz. Maksudnya lemah. Dan manusia ni makhluk yang paling banyak sekali musuh. Kita macam-macam benda kita susah hati. Maksudnya banyak sangat kita berhadapan dengan nyamuk pun kita punya musuh. Berapa kali sampai kena fogging, sakit, virus kecil-kecil pun bagi kita musuh. Musim panas pun musuh kita, musim sejuk sangat pun musuh kita. Terlalu banyak kita rasa dia adalah musuh kita. Lemahnya manusia. Saya teringat masa kami di Sudan dulu, saya dengan Ustaz Sadiq dulu, beberapa tahun kami duduk satu rumah di Sudan. Di Sudan ni musim hujan dia sebulan sekali je. Sebulan sekali je musim Sudan. Setahun sebulan. Satu tahun tu sebulan saja musim hujan. Itu pun bukanlah macam musim hujan kita gunung hujan lebat. Dia hujan sikit-sikit. Tapi bila sekali hujan tu cukup susah. Susah apa? Sebab sana tak ada peparitan yang macam kita lah. Sebab kerana jarang hujan, dia orang pun susah nak keluarkan kos untuk buat parit. Tapi apa yang berlaku bila musim hujan? Habis jalan berlecak. Jadi saya satu hari tu nak pergi universiti. Masa tu subjek usul fiqh. Ustaz yang paling strict tadi, Ustaz Bashir Syamah daripada Tunisia. Kita punyalah laju-laju nak jalan-jalan pergi ke universiti ni. Tiba-tiba sebab masa tu musim hujan, ada depan saya ni ayak. Ayak tu dia jadi macam dia cah lah kan, macam lumpur sikit. Dia bukanlah jauh sangat, macam daripada sini ke tempat duduk sana tu, kecil. Sebenarnya sedikit je kan. Kalau kita zoom out, kita pakai satellite, kita tengok alamak sebagai satellite dia. Tapi cukup, saya tak boleh nak lalu. Kata kalau lompat memang jatuh tengah-tengah sana. Jadi macam mana? Saya terpaksa pusing jalan balik guna jauh. Pusing jalan sana tu ada juga. Lepas tu kita fikir subhanallah manusia lemah sangat. Dia tengok anjing lalu selama dia tak kisah pun. Tapi manusia dengan lumpur pun jadi musuh kita. Maksudnya jadi kesusahan kita. Kat sini manusia dia memahami diri dia terlalu lemah manusia. Dengan benda kecil je kita tak boleh nak selesaikan masalah. Nampak? Kemudian manusia kerisauan yang amat banyak. Dia panggil aktharun nas aktharuhan umuman. Manusia paling banyak ham. Betul tak? Jazakallah khairan. Paling banyak kerisauan manusia. Seperti mana kita sebutkan tadi kan, manusia dia tak ada masalah pun tetap akan ada masalah. Manusia secara fitrah datang kat dunia ni, dia secara fitrah dia kasih sayang dengan orang sekeliling dia. Dia sayang ibu dia, sayang mak dia, sayang ayah dia, sayang adik-adik dia, sayang isteri, suami dia, anak-anak dia dapat semua. Fitrah tu Allah Ta'ala campak dalam diri dia. Tapi ada satu ketakutan. Secara pasti dia tahu dia akan berpisah dengan orang yang dia sayang. Jadi daripada sekarang lagi dia dah susah hati. Kan bila dia tengah sayang anaknya, tiba teringat satu hari nanti anak aku akan tak ada. Kalau macam ayah macam saya ni, anak perempuan 2 orang, nanti terpicak dia suruh dia kahwin, suami dia buat lari, dia main tak ziarah aku. Lah dia picak lah, anak orang 5 tahun. Dan bila sekarang kita dah picak lah. Umum tu kata ham manusia. Cuba tengok sekarang ni, kalau lembu dapat anak, dia picak ni macam saya picak lah. Tak picak lah. Betul tak? Dia sayang anak dia, pergi makan rumput sendiri. Dia kata dia pun sendiri dah buat makan rumput. Dia relax. Dia tak perlu nak picak benda macam tu. Tapi kita picak lah. Tu tak picak lagi, rumah ni besok selesai bayar tak loan,
kereta kita ni kan tak habis bayar lagi, dah jahannam dah, accident, macam-macam manusia berhumum kan. Termasuklah humum tu, humum maksudnya kerisauan ni sama ada benda yang baik, benda yang tak baik. Ada benda-benda humum ni, benda yang baik yang memang dituntut dalam syarak, seperti rasa risau tentang umat kita, Islam kan antara benda yang dituntut. Tapi manusia, tu sifat manusia, tak ada pada sifat makhluk lain kan. Kemudiannya manusia ni dengan kecil-kecil benda pun dia sensitif. Dengan perkara kecil pun manusia ni dia terkesan dalam diri dia, apatah lagi benda yang besar. Kalau kan seorang ibu kehilangan seorang anak, sepanjang hidup dia boleh dia bersedih. Tapi kalau kita lihat makhluk lain, kalau anjing katalah kan, ada anak dia kehilangan kereta, mungkin masa tu dia sedih semua. Besok dia seronok, dia lari macam biasa, dia tak fikir lah cerita semalam. Manusia habis, benda yang kecil saja kan, dia tersilap cakap kat kawan baik dia merajuk, dia tak tahu apa malam tu. Boleh jadi dia teriak sepanjang malam kan, hantar SMS, dia minta maaf lah semua. Betul tak? Sebab manusia, kita manusia, sekecil-kecil benda. Tapi sebenarnya dua sifat ni, fakir dengan ajiz ni, inilah rahsia manusia memahami siapa diri dia. Walaupun pada zahirnya dia macam paling hina, paling lemah di kalangan makhluk lain, tapi bila dia memahami sifat dua ni, inilah rahsia kehebatan manusia. Sebab dia adalah makhluk yang akan memahami mahiyah diri dia sendiri, dan dia akan jadi tinggi bila mana dia memahami siapa manusia dan melaksanakan tugas dia sebagai manusia. Nanti kita sebutkan tadi kan. Baik. Kemudian bila persoalan-persoalan yang berlegar pada manusia tadi sebagai fitrah dia yang murni akal, dia kata siapa yang dapat memenuhi dan menyelesaikan fakiran dan kelemahan manusia. Bila secara fitrah kita ceritakan sekarang ni, tak perlu pada dari Quran dengan hadis lagi. Manusia secara fitrah, bila dia secara yakin dalam diri dia lihat kefakiran dia, tetapi kehendak dia banyak dan lemah dia, musuh dia banyak. Siapa yang dapat selamatkan diri dia? Siapa dapat mengeluarkan dia daripada dilema dan belenggu ini? Jadi soalan ini sangat penting. Betul tak? Soalan ini sangat penting untuk diselesaikan masalah. Jadi dalam Al-Quran Allah SWT telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini persoalan yang pertama, iaitu siapakah kita dan kenapa kita didatangkan ke dunia ini. Dan Allah SWT berfirman menjawab persoalan kita yang penting sangat tadi, supaya kita tahu ke mana kita pergi. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan hendaklah mereka tu beribadah kepada aku. Ya'budun maksudnya beribadah kepada aku. Ulama tafsir seperti Imam Al-Alusi sebut, al-ubudiyah ghayatut tadallul. Ubudiyah kemuncaknya menghina diri. Saya akan syarahkan insya-Allah apa yang dimaksudkan dengan tadallul kat sini, menghina diri. Itu yang katakan proses ubudiyah. Tapi ubudiyah juga bermakna ibadah. Tapi perasan tak, kita ni ada dua jenis ibadah pada manusia. Ada dua jenis ibadah. Pertamanya kan, ayat ni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin maksud melainkan hendaklah mereka, jadi lam dita'lil, beribadah pada aku. Kalau saya tanya kan, balik hadirat, kalau Allah Ta'ala kendaki sesuatu, benda tu pasti akan berlaku kan. Tapi kenapa ada manusia yang tak beribadah? Allah Ta'ala sebenarnya Allah Ta'ala berkendaki manusia dan jin nanti beribadah. Ini dipanggil iradah tasyri'iyah. Liya'budun, hendaklah mereka beribadah. Di sini kehendak Allah Ta'ala pada konteks tasyri', mensyariatkan mereka di atas ikhtiar mereka, pilihan mereka memilih. Bukan Allah Ta'ala kehendaki dengan iradah takwiniyah. Allah Ta'ala, benda tu tak boleh menyalahi kehendak Allah Ta'ala di sudut takwin. Dan Allah Ta'ala berkehendaki pada hari kiamat matahari terbit belah barat, dia tak akan menyalahi langsung kehendak Allah Ta'ala. Tetapi yang dikehendaki di sini pada iradah Allah Ta'ala tasyri'iyah. Allah Ta'ala mensyariatkan kepada kita dan kita diuji untuk memilih menjadi hamba Allah Ta'ala di konteks ibadah. Tetapi tetap di sana ibadah di sini ada dua makna. Satu dipanggil ibadah idtirariyah. Ibadah idtirariyah, ibadah secara paksa. Adapun ibadah secara paksa, sebenarnya memang semua makhluk Allah Ta'ala ni, manusia dengan jin, kafir ataupun mukmin, mereka sebenarnya beribadah kepada Allah Ta'ala pada konteks, pada sudut yang ibadah idtirariyah. Apa artinya?
iaitu tunduk kepada kanun undang-undang Allah SWT di sudut takwiniyah, pada sudut Allah Ta'ala jadikan sebagai sunnatullah. Manusia, Allah Ta'ala hendak pada dia bernafas dengan oksigen. Tak ada siapa boleh ingkar kepada Allah Ta'ala. Boleh sekarang ni kita tak nak bernafas dengan oksigen, aku tak nak bernafas dengan oksigen, aku nak bernafas dengan hidrogen. Mana boleh? Dia tak boleh membuat benda tersebut sebab kehendak Allah Ta'ala di sudut takwiniyah, manusia mesti bernafas dengan oksigen. Dia tak boleh lari daripada kehendak Allah Ta'ala di sudut sini. Jadi yang ini dipanggil ibadah idtirariyah, yang ada pada semua makhluk Allah Ta'ala. Seperti mana firman Allah Ta'ala, وَالنَّجْمُ وَالشَّمْسُ يَسْجُدَانِ وَالنَّجْمُ وَالشَّمْسُ يَسْجُدَانِ. Dan bintang, matahari, dua-dua tu sujud pada Allah Ta'ala. Erti kata taat pada kehendak Allah Ta'ala di sudut takwin. Nampak? Takwin maksudnya penciptaan Allah Ta'ala pada alam. Yang ini membuktikan bahawa sejahat-jahat mana pun manusia, sekafir-kafir kufur mana pun manusia, sebenarnya mereka tak perasan, mereka tetap berhajat pada Allah Ta'ala. Fir'aun mengaku Tuhan, tapi sebenarnya bila dia makan, yang proses makanan pokok dia Allah Ta'ala juga, yang keluarkan najis daripada pokok dia Allah Ta'ala juga, yang bagi dia oksigen setiap hari Allah Ta'ala juga. Sebenarnya sebab nak menghinakan dia radikal besar, tapi sebenarnya dia tak perasan dalam satu sudut, dia tetap tunduk pada Tuhan. Siapa-siapa pun nak besar diri, dan sekali tak keluar daripada kehendak Allah Ta'ala di sudut iradah takwiniyah. Kehendak Allah Ta'ala di sudut takwin, nampak? Tetapi Allah Ta'ala nampak hanya nak uji manusia pada satu kehendak sikit je, iaitu mereka memilih untuk tunduk atau tidak pada Allah Ta'ala di sudut tasyri', dan memperakui Allah Ta'ala sebagai Tuhan pertamanya dengan mematuhi syariat Allah SWT. Yang ini dikenaki pada ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan inilah tugas manusia, dan sebenarnya tugas ibadah ini mula'amah, yang ini maksudnya bersesuaian dengan fitrah manusia. Tak perlu kita sebut secara dalil semata-mata, tetapi sebenarnya manusia secara fitrah sebenarnya dia sebenarnya tugas dia secara fitrah ialah beribadah, tunduk pada Allah Ta'ala, pada syariat Allah SWT. Nampak? Tapi seperti mana kita sebutkan tadi, yang dikehendaki pada ibadah juga ataupun ubudiyah, mengabdikan diri Allah Ta'ala, erti dia adalah ghayatul tadallul, sejauh kemuncaknya merendahkan diri, rasa hina diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa disebut sini? Di mana kita sebutkan ubudiyah, pengabdian diri. Ubudiyah adalah pengabdian diri yang seperti mana kita disebutkan tadi pada ayat tadi kan. Baik, adakah kita benar-benar telah melaksanakan ubudiyah tadi kepada Allah Ta'ala selepas kita tahu kita adalah manusia, tugas kita adalah mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala? Mungkin tidak lagi yang ketika itu sebenar-benarnya. Sebab kita kena faham dulu apa yang dikatakan ubudiyah seperti mana kita sebutkan tadi. Baik, ubudiyah ghayatul tadallul, iaitu kemuncak kita mengenahkan diri. Dia takkan faham betul-betul ubudiyah ni melainkan seseorang tu dalam keadaan terpaksa mengharap atau kepada sesuatu, mengharap secara terpaksa kepada seseorang atau sesuatu. Ketika itu sebenarnya terbit ubudiyah, ataupun dengan rasa sangat kagum dan cinta kepada sesuatu, maka ketika itu akan terbit ubudiyah. Ubudiyah yang sebenarnya, yang tiada takalluf, yang tiada buat-buat ataupun berpura-pura, dia terbit daripada perasaan kagum, cinta dan berharap yang sangat, baru akan terbit apa yang dipanggil ubudiyah. Contoh, kita ambil konteks hub, cinta yang menerbitkan rasa ubudiyah. Saya pernah sebutkan contoh ni minggu lepas kan. Sekarang ni semua remaja, fitrah remaja juga, dia mula nak berkenalan sebab dah mula berangan-angan nak bina keluarga bahagia di hadapan. Benda ni fitrah manusia. Islam meletakkan garis panduan yang benar. Dia tak menafikan fitrah Islam, betul tak? Manusia memang ada pada perasaan dia cinta. Tapi cinta kat sini pun kita kena faham, dia adalah satu contoh yang Allah Ta'ala letak pada diri manusia untuk mengenalkan siapakah tempat yang sebenarnya berada pada cinta dia, siapakah yang layak sebenarnya. Tapi nampak manusia pada fitrah dia, bila dia bercinta dengan seseorang, nampak cinta tadi menyebabkan dia tak senang tidur, makan tak kenyang, mandi tak basah.
kan. Lepas tu menunggu-nunggu SMS, menunggu-nunggu kepanggilan kan. Kalau dia apa ni, SMS 8-5 minit, baru 8-6 minit tak balas lagi, dah berpeluh-peluh kan. Apatah lagi kalau balas 9-5 minit kan, awak lambat ni kan. Jadi dia mengharap perkara tersebut sebab dasar cinta, dan dia cuba membuat apa saja perkara-perkara yang memastikan bahawa orang yang dia cinta tadi itu tidak berpaling daripada dia. Jadi dengan apa saja benda yang dia boleh dapat redha daripada kekasih dia tadi, sama dia bagi hadiah, buat baik, hantar surat, apa saja. Jadi secara tak langsung atau secara tidak sedar, dia telah menjadi hamba kepada kekasih dia. Nampak? Dia sanggup menunggu tengah malam semua. Bukankah ini sifat pengabdian diri? Sebab tu pepatah Arab disebut, dia kata al-mar'u idza ahabba syai'an sara lahu 'abdan. Idza ahabba al-mar'u syai'an sara lahu 'abdan. Seorang sekiranya suka bersesuatu, dia akan jadi hamba pada benda yang dicintai tadi. Jadi contoh antara manusia dengan manusia. Sebenarnya contoh ni universal sangat. Seorang yang cinta Ferrari, sebenarnya dia tak sangka, dia tak sedar dia jadi hamba pada Ferrari tadi. Betul lah, orang yang suka sangat-sangat kan, dia jatuh cinta pada Ferrari atau kereta Ferrari tadi, dia cuba dapat juga Ferrari tadi, walaupun dia berikat perut nak simpan duit, bayar duit Ferrari. Kemudian dia dah dapat tu, tengok dia jaga, bersih, tak nak bagi calak apa semua. Nampak? Dia telah menjadi hamba pada Ferrari, tak sedar. Nampak? Sebab apa? Cinta tadi. Cinta tadi menerbitkan seseorang tu. Saya mengharap sangat kan, dia kata tolonglah bagi saya 30,000 ataupun dia pergi jumpa doktor tersebut. Jadi nampak, bila ada sesuatu perasaan yang sangat mengharap dan keadaan terdesak, manusia akan ada sedikit terbit pada dia ubudiyah. Makanya sampai peringkat dia, saya sanggup buat apa saja kan, saya sanggup buat apa saja untuk dapat perkara tersebut. Sebab di sini dipanggil keadaan iqtirar, keterpaksaan. Dan dia tahu ada seseorang yang dapat melaksanakan ataupun memenuhi kehendak dia, keperluan dia. Jadi dia sangat mengharap. Nampak tak? Baik. Kepada seseorang itu. Ataupun seseorang itu menjadi hamba kepada seseorang bila mana dia ada rasa kagum yang sangat. Kagum ni juga kadang-kadang diterbit daripada cinta. Macam saya kagum dengan guru saya dulu. Jadi saya cuba nak cari apa saja wasilah ataupun jalan untuk dapat khidmat dia. Khidmat ni salah satu bentuk ubudiah, kita khidmat dia, serve dia, sanggup datang rumah dia, apa semua, tolong dia semua. Sebab bila dia berterima kasih kepada kita, dia sebut kita tu, kita rasa seronok sangat. Sebab dia seorang ulama besar dan kita dapat serve dia. Sebab terbit dari kekaguman kita, juga cinta kita, sayang dia kita pada dia. Nampak? Tapi sebenarnya semua sifat-sifat yang ada pada kekasih-kekasih kita tadi, orang-orang yang kita kagum tadi ataupun orang kita harap tadi, itu hanyalah sifat pinjaman saja, nisbah saja, contoh saja supaya kita faham yang kita sebenarnya fakir, yang kita sebenarnya ajiz tadi. Tetap mereka ni semua, tetap kekasih kita semua ni, dia takkan dapat pun sebenarnya memberi kepuasan ataupun memenuhi kehendak kita yang sebenar-benarnya. Nampak? Tapi dia sebagai satu contoh. Jadi kalau kita lihat balik, dia panggil bawaitul hub, pencetus cinta tadi. Yang ni mungkin saudara boleh beritahu dalam risalah ni, saya tak ingat, saya pernah baca dulu. Saya mesti ada sebut Kamal Insan itu iman. Dalam salah satu risalah Nur, saya mesti ada sebut pencetus cinta kita ataupun kekaguman kita, yang menyebabkan cinta dengan kagum tadi mencetuskan apa? Ubudiyah, pengabdian diri kepada sesuatu tu. Dia berada pada 3 perkara ini: Al-Jamal, Al-Kamal, Al-Ihsan. Al-Jamal, kecantikan. Nampak? Seperti mana kita tertarik dengan kereta Ferrari sebab cantik kan? Dia punya design, dia punya warna, dia punya interior. Bila kata cantik, kita jatuh cinta. Tapi kalau kita bawa, katalah rupanya kereta ni cantik lebih, kali bila bawa hampir tak best langsung rupanya kan, slow. Jadi dia tak ada kamal kat sini, hilang cinta kita. Dia disempurnakan rasa cinta tu dengan step yang kedua adalah al-kamal.
Bila kata kita tertarik daripada kita cantik, jatuh cinta sikit. Lepas tu bila bawa, sekali tekan minyak, memang lagi gas kan. Masuk gear, melompat dia kata, lepas tu dalam senyap, enjin bunyi langsung. Contohnya kan, semua condition yang elok, kesempurnaan pada kereta tersebut, tambah lagi kita rasa jatuh cinta. Macam tu juga sesama manusia. Pandangan pertama cantik, jatuh cinta. Minta maaf lah ni contoh dia kan. Kita tengok, cantiknya kan, terus kata lemah. Saya bila cakap, kawan tu suara dia lawak sikit. Kata-kata, kita tak ada jatuh. Gitu pun Allah dia gerah tadi naik, jatuh tu pun 50. Contoh ni, saya beri contoh kan. Contoh dia. Apa sajalah maksud dia, dia menyempurnakan rasa cinta, kagum tadi. Bila dia masuk peringkat kedua, kamal, kesempurnaan. Bila kita kenal dia, kata, dia kata bukan sangat cantik, dia tu cerdik, solehah pula, kata yang mulia setiap mana, puasa Isnin Khamis, contohnya kan. Ini sangat sesuai kan. Jadi bahkan contohnya kan, ada kesempurnaan katanya. Pandai masak, Ustaz tadi kata penting pandai masak. Dia semua kamalat. Jadi perkara yang menyempurnakan lagi rasa cinta seorang, kagum seorang. Nampak? Dia gerak cinta dia makin naik lah. Lagi naik gerak cinta, lagi lah banyak ubudiyah dia akan terbit. Pengabdian diri dia besok untuk dia dapatkan. Kemudian ihsan. Ihsan ni yang tertinggi sekali. Bila kenal tak, rupanya dia seorang yang sangat muhsinah, perempuan tadi contohnya kan. Ihsan maksudnya dia seorang yang sangat baik, buat kebaikan. Dia sentiasa mengambil berat pula. Ni memang komplit lah. Ni bidadari namanya. Contohnya kan. Jadi bila ada kesempurnaan, dia panggil bawa'idul hub. Bawa'id ni jamak ba'ithah, pencetus, benda yang membangkitkan rasa cinta tadi. Biasanya ada pada 3 perkara ni. Jadi bila ada pada seseorang tu, jadi bila terbit rasa cinta, dia bila betul-betul kendaki pada dia, dia akan jadi hamba kepada benda yang dikagum tadi, kecantikan tadi ataupun kamal ihsan tadi, secara dia tak sedar. Bukan kata hamba ni mesti jadi macam hamba kita sebutkan, ikut, taat dan semua, tapi perasaan, sifat, apa perbuatan dia secara tak langsung. Bila mana dia buat apa saja kehendak pada orang tu untuk dapatkan redha dia, rasa suka dia, maka secara tak langsung dia telah menjadi hamba, taat, tunduk, tazallul, mengenalkan diri kepada kekasih tu. Nampak? Tapi seperti mana kita sebutkan tadi, sebenarnya semua ini adalah apa dia? Pinjaman ataupun contoh saja. Sebenarnya sebab kalau tak ada contoh ni, kita takkan faham makna hakiki dia. Kalau kita tak nampak kecantikan depan mata kita takkan faham apa erti kata cantik. Kan saya teringat masa saya sekolah tahfiz kat Kedah dulu, kat pondok, ada pelajar-pelajar tak nampak, saya kaya buta. Ada seorang tu, nama dia Alif. Dia ni Masya Allah, saya kagum sangat. Kan dia hafal Quran lancar, waktu hafal akhlak pun bagus. Kan dia tu semua yang soleh. Jadi saya suka kalau tengok dekat surau sekolah-sekolah tahfiz tu, pondok kecil dia. Saya duduk sebelah dia, senyap dia. Tengok dia perasan tak perasan. Tapi dia perasan, dia pegang tangan saya. Pegang, dia kata, Abang Nizam ya. Jadi masa tu saya kurus lah. Dia pegang tu kurus, dia lari, dia berhenti. Jadi saya tertanya masa tu, dia macam mana dia tahu? Dia pegang je, tak cakap, kita tak keluar apa, dia pegang apa, dia kata Abang Nizam ni, macam mana dia tahu lah. Lepas tu masa dia pegang tu, dia kata lah, poroi ni Abang Nizam ni. Saya rasa dia masa tu berhenti sikit. Lepas tu sekarang ni pula poroi, saya pula berisi. Jadi masa tu saya terfikir kan, kalau apa ni agaknya macam, bila dia kata saya kurus, saya rasa terfikir kan, kata macam agaknya macam mana dia bayangkan muka saya, warna kulit saya. Jadi saya tanyalah kat dia. Dia kata, Alif bayangkan Abang Nizam ni macam mana? Dia kata macam mana? Taklah tinggi ke, muka handsome ke tak handsome ke, putih ke gelap ke. Lepas tu subhanallah, satu jawapan yang saya katakan lupa sampai sekarang. Dia kata, Abang Nizam, saya buta daripada kecil, daripada lahir. Saya mana boleh bayangkan semua tu. Saya tak tahu apa dia warna, hitam, putih, merah ke, saya tak tahu. Saya tak tahu apa dia cantik, apa dia buruk, saya tak tahu. Subhanallah. Perasan tak betapa nikmatnya
kita ada pandangan. Dia tak tahu apa dia cantik. Tapi dia dah kata, Masya Allah, dalam Ta'ala Allah Ta'ala surah habis Quran, bagus sangat tu dia. Tapi bayangkan, satu dia Allah Ta'ala tak kurnia kepada dia mata, tapi berapa banyak nikmat kan dia tak dapat, tak capai. Dia tak tahu, kita pun tak perasan kan. Rupanya dia tak tahu warna semua, dia tak pernah fikir macam tu. Ya. Jadi benda ni memerlukan kita fikir. Kalau tak kerana kita ada basirah, pandangan yang Allah Ta'ala kurniakan di hadapan kita kecantikan, saya kita tak tahu faham apa dia cantik. Bila tak faham apa dia cantik, macam mana kita nak tahu Allah Ta'ala tu Al-Jamil? Macam nak faham Allah Ta'ala Maha cantik? Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu Maha cantik, dia sukai kecantikan. Macam mana kita nak faham kecantikan syurga yang mana Rasulullah SAW sebut, ma ra'at la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa ma khatara ala qalbi bashar. Tidak ada mata yang pernah lihat kecantikan dia, tidak ada telinga pernah dengar, dan tidak ada satu lintasan yang pernah terlintas di hati manusia. Jadi kecantikan Allah Ta'ala mutlak, kehebatan Allah Ta'ala mutlak, kamal kesempurnaan Allah Ta'ala mutlak, ihsan Allah Ta'ala mutlak. Jadi Allah Ta'ala tunjukkan contoh yang kecil di dunia ni supaya kita faham. Kita faham sedikit, supaya kita cari siapa sebenarnya Tuhan kita, Allah SWT. Nampak? Sebab itulah dengan hub tadi ni menerbitkan ubudiyah, itulah yang kita dikhenaki dalam ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita, tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan hendaklah mereka beribadah pada aku. Jadi macam mana kita nak ibadah dengan betul-betul lebih kata ubudiyah, tunduk kepada Allah Ta'ala, kalau tak terbit cinta dan rasa kagum kepada Allah Ta'ala? Betul tak? Sebab itu yang penentu sebenarnya rasa ubudiyah. Boleh kita sekarang ni buat-buat dia ubudiyah, mungkin boleh, tapi dia tak terbit daripada seperti mana seorang yang tengah sedang bercinta pada kekasih dia, atau seorang yang betul-betul mengharap dari seorang yang membantu dia, bagi pertolongan bagi dia. Semua ni terbit daripada satu perkataan, iaitu kenal. Mengenal Allah, mengenal sahib, empunya jamal, empunya kamal, empunya ihsan. Ini empunya kecantikan, empunya kesempurnaan, empunya ihsan. Bila tahu yang dia sebenarnya memiliki kecantikan tu, kalau kita tengok, walau kalau kita tengok pemandangan sangat cantik, kita kata subhanallah, ini adalah satu nisbah kecantikan yang kecil Allah Ta'ala tunjuk kepada kita. Bagaimanakah kecantikan Allah SWT? Kalau ihsan ibu kita kepada kita, kita fikir juga terharu sangat, menitik air mata. Bagaimana ihsan Allah Ta'ala? Betul-betul Rasulullah SAW dalam peperangan Khaybar, kesalahan saya, ketika di sana ada sawari, ada tahanan-tahanan perang, dan seorang ibu perempuan Yahudi sedang pegang anak. Dan Rasulullah kata kepada sahabatnya, kata, wahai, kata, apakah kamu lihat ibu ni akan campak bayi dia dalam api? Dia kata, tentu tidak. Sebab sifat ibu, sifat syafaqah, ada tajadi, ada sifat jelmaan rahmat yang sangat tinggi kepada anak. Sudah tentu dia tak akan campak anak dia dalam api. Dan para sahabat kata, dan Rasulullah SAW sebut, apa dalam makna hadis tersebut, Allah lebih rahmat kepada hamba dia daripada ibu dia kepada bayi dia. Nampak kasih Rasulullah ajarkan kita satu, bagaimana memahami rahmat pada konteks nisbah yang ada pada ibu, dan memahami hakikat rahmat di sisi Allah SWT. Ini kita nak mengenal Allah Ta'ala. Sebab itulah pada ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mentafsirkan liya'budun, hendaklah mereka beribadah pada aku. Dia kata, ai liya'rifun, hendaklah mereka mengenal aku. Tak kenal maka tidak cinta. Nampak? Dan cinta seperti mana disebutkan sini, bawa itu hub, iaitu cinta menerbitkan ubudiyah. Boleh faham, no? Jadi tugas kita ubudiyah juga adalah bermakna kenal Allah SWT. Itulah fitrah kita manusia. Secara fitrah manusia berada dalam ke bumi ini untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala, untuk capai kepada ubudiyah yang hakiki. Baik. Di mana disebutkan sini, tugas fitrah manusia ialah ubudiyah daripada ayat yang tadi. Kemudian ubudiyah itu adalah ma'rifatullah. Sebab tidak dapat capai tazallul kita, rendah diri kita kepada Allah Ta'ala, rasa perlu betul-betul kepada Allah Ta'ala tadi, melainkan lepas kita kenal Allah Ta'ala. Betul tak? Sekarang ni
Kalau kita sekarang ni perlukan duit sangat-sangat, katalah ada seorang tu ayah dia sakit, mak dia sakit kan, lepas tu dia sendiri tak ada kos nak tanggung perubatan tadi, dan kan dia sendiri adik-beradik dia ramai nak ngaji apa semua, duit tak ada. Jadi dia sekarang ni sangat mengharapkan duit untuk menambung kos tersebut. Tapi ada seorang tu sangat kaya dan dia sangat pemurah baik, dia memang nak bagi sangat duit kepada siapa nak minta tolong dia. Tapi kawan tadi tak kenal, tak tahu langsung kewujudan lelaki kaya ni yang pemurah ni. Rasa-rasa dalam jiwa lelaki yang perlukan duit tadi ni, dia ada apa-apa harapan tak kepada orang yang tak kenal begitu. Dia tak akan terbit harapan melainkan selepas dia kenal. Ada seorang sahabat kat dia kata, awak hantar pergi kat Datuk siapa lah kan, si fulan tu, dia tu memang insya-Allah dia akan bagi tolong, dia tolong ramai orang lah, kata pemurah. Dia tak ingat pun lepas dia tolong tu. Jangan kata risau lah nak ungkit balik apa, ingat pun tak, dia memang tiap kali buat kebaikan. Bila kita kenal ada orang macam ni, baru dia akan rasa terbit rasa harap tu kan, kata mungkin ada beri tolong kan, harap sangat. Masa tu lah ketak-ketak dia doa, kata ya Allah, kata moga dia tolonglah saya. Tapi kalau sebelum tak, masa tak kenal, ada apa-apa lintasan hati dia untuk mengharap? Tak ada. Macam itulah kita. Dan kita ni, kita sebenarnya kita sebutkan tadi, kita sangat fakir dan sangat ajiz. Kita punya raqabat banyak, kehendak kita macam-macam, musuh kita banyak. Sedangkan kita ada tak perasaan untuk mengharap atau merasa betul-betul perlu kepada Allah SWT menyelamatkan kita daripada keadaan sekarang ni? Kalau tak ada rasa itu, maksudnya kita tak kenal Allah Ta'ala. Sebab kita tak kenal diri kita dan tak kenal Allah Ta'ala. Kalau kenal betul-betul, masa itulah kita akan betul-betul rasa harap dan minta Allah Ta'ala memenuhi perasaan kita sekarang. Nah, benda ni mungkin kita tak rasa sebab banyak keadaan kita diuji Allah Ta'ala dengan kesenangan dan semua. Kan satu hari nanti bila kita mula berpisah daripada orang-orang yang kita sayang, ibu kita, mak kita, ataupun seorang tu hilang anak ke, ataupun siapa-siapa, masa tu secara fitrah dia akan teringin nak jumpa balik. Betul tak? Manusia dia akan nak jumpa balik. Apa jalan yang boleh memberi jaminan dapat jumpa balik orang yang disayangi? Hanya Allah SWT saja yang mengharap Allah Ta'ala menguntungkan. Sebab itulah kan, kalau kita betul-betul berkenal pribadi Nabi SAW, dia ada satu cita-cita yang lebih tinggi daripada seperti mana cita-cita sahabat. Mereka kata, aku teringin bersama Nabi SAW. Sebab bila kenal Nabi SAW, adalah makhluk yang paling mulia sekali, yang paling cantik, yang paling ihsan, paling syafaqah kepada manusia. Sebab itulah para sahabat seperti Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah bila ditanya tentang Rasulullah SAW, tanya dia, ya Mughirah, sal tu'ta, mintalah, aku nak bagi. Dia kata, as'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasulullah, aku nak bersama-sama kamu di syurga wahai Rasulullah. Rasulullah kata, sal ghairu hadha, tanya benda lain, aku nak bagi ni. Kata, la, tak ada, illa murafaqata fil jannah, illa murafaqataka fil jannah, aku nak bersama kamu dengan syurga je. Bila dah kenal Nabi SAW, mereka duduk bersama Rasulullah SAW, nampak syurga tanpa Nabi SAW seolah tidak berhenti bagi mereka. Sebab orang yang paling disayang, kekasih mereka sahabat adalah Rasulullah SAW. Ini sebab kenal. Macam itulah kita sekarang ni. Boleh jadi seorang tu kalau tanya, apa cita-cita kamu? Bila anak dia dah meninggal, kata aku nak jumpa anak aku nanti syurga. Itulah kemuncak keinginannya. Macam kisah Malik bin Dinar. Dah dengar kisah Malik bin Dinar kan, yang isteri dia meninggal, lepas tu anak dia meninggal, lepas tu jadi orang jahat kan, dia jadi orang jahat. Sampai satu hari tu dia pergi ambil roti kat tangan seorang ibu, yang roti tu dia bagi pada anak seorang ibu tu. Sebab dia jadi macam putus asa dengan kehidupan. Sebab Allah Ta'ala matikan terutama isteri dia, kemudian anak dia. Kemudian dia mimpi dia berada pada satu tempat, ada ular besar duduk kejar dia. Kejar dia lari takut. Lari dan ular tu nak tolak dia dalam satu gaung yang ada api. Kemudian dia berlari nak selamatkan diri dari ular tu. Dia nampak seorang lelaki tua sangat duduk jalan pelan-pelan. Dia kata, wahai Malik bin Dinar, mari sini. Dia kata, pergi kat gunung sana, moga-moga kamu selamat di sana. Dia pun lari sampai gunung sana. Sampai gunung tu nampak satu rumah macam besar, cantik sangat. Di dalam dia ada kanak-kanak dalam keadaan bersukaria dan keadaannya sangat indah. Dalam ramai-ramai tu dia nampak anak dia. Lepas tu dia panggil anak dia, wahai anakku. Lepas tu anak dia pun keluar. Dia kata, tolong selamatkan ayah. Dia kata, ular nak ikut belakang dia. Lepas tu anak dia pun keluar, anak dia halau ular tu lari. Lepas tu dia pun peluk anak dia dan keadaan nangis. Ini cerita tadi, hope tadi, cinta tadi, kan cita-cita kita. Jadi kemudian dia pun rindu sangat ke anak dia, dia peluk, kata, lepas tu dia kata, bawalah ayah ke dalam istana kamu tu kan, dalam keadaan yang kemewahan. Anak dia tak boleh, wahai ayah. Dia kata, ketahuilah, siapakah ular tu?
Dia kata kat ayah dia, tahu tak ayah, apa siapa ular tu? Ular tu lah maksiat kau. Itulah dosa kau yang kau buat. Terlalu besar dosa kau sehingga jadi satu binatang yang kuat untuk tolak kau dalam api neraka. Dan tahu tak siapa lelaki tua tu? Itulah amalan kebajikan kau. Dah jadi sangat lemah, tapi dia tetap nak bantu kau. Kita kata pergilah kat atas gunung, kesana kan. Lepas tu balik Bidina, bangun, dia menangis-nangis lagi, dah bertaubat. Akhirnya jadi wali Allah. Jadi ulama besar orang kali Bidina, dia wali Allah. Cuma dapat dalam kisah ni tak sebutkan fitrah manusia nak bertemu balik dengan kekasih dia. Tapi kalau orang yang kenal Rasulullah SAW, itulah rayah untuk juga Rasulullah SAW. Seperti kisah Bilal dan Rabah, banyak kisah para sahabat kan, yang kata apa guna syurga kalau tidak bersama Rasulullah SAW. Baik, jadi pada penting juga bila kita tahu ubudiyah adalah tugas utama kita. Sebab dalam konteks ubudiyah tadi yang dapat memenuhi segala kehendak kita, kan, raghabat kita, kehendak kita tadi, dan juga dapat membantu kita daripada kesusahan kita segala-galanya. Tetapi jalan ubudiyah mesti melalui ma'rifatullah, mengenal Allah SWT. Jadi persoalan ketiga, bagaimana kita nak kenal Allah Ta'ala dan siapa yang mengenalkan kita kepada Allah Ta'ala? Kita nak kenal Allah Ta'ala kan, sedangkan Allah Ta'ala itu zat laisa kamitslihi syai'un, yang bukan seperti sesuatu pun, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, yang berbeza pada setiap benda yang hadis. Maksudnya bukan seperti gambar, seperti warna, seperti makhluk, seperti jisim. Jadi macam mana nak faham Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala itu bukan seperti makhluk? Kita tak memahami zat Allah Ta'ala. Kita tak perlu memahami zat Allah Ta'ala, tapi kita memahami daripada sifat Allah Ta'ala. Nampak? Dan untuk memahami sifat Allah Ta'ala ni lah kita lihat perkara-perkara yang akan mengenalkan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kena kenal Allah Ta'ala melalui 3 perkara ni, ataupun 3 kitab ni. Ini penting sangat. Yang mana Risalah Nur kita akan baca insya-Allah dalam siri-siri seterusnya. Rata-rata perbahasan Risalah Nur berkisar pada 3 benda ni. Rata-rata, saya tak kata semua, tapi rata-ratanya Ustaz Salihan insya-Allah tentang Kitabul Maqru', kitab yang dibaca. Pertama sekali, Kitabul Maqru', kitab yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa dia jatuh. Sebenarnya tengah-tengah tu mu'arif atau mu'arifat, perkara yang mengenalkan kita, tapi lupa tu jatuh ke bawah. Dia tulis, letak balik kat depan orang. Ada cerita sikit lah. Ini kalau orang belajar Arab pun kita tahu. Masalah kita orang bukan Arab, kita selalu silap dekat alif lam. Jadi ada satu cerita, di kisah ni disebut oleh Sayyid Ahmad Sidi Umari. Dia kata seorang pelajar Indonesia dulu mengaji kat Mekah, dia nak musafir kat Madinah. Jadi dia kata kat Syekh dia, wahai Syekh, uridu an usafira ila Madinah. Dia tak letak alif lam, ila Madinah. Hal akhudhu minka syai'an minal Makkah. Dia kata, aku nak pergi ke Madinah, patutnya Al-Madinah. Dia kata, nak tak aku buat sesuatu barang untuk engkau daripada, disebut Al-Makkah. Makkah tak ada alif lam. Dia Syekh kata apa? La hajali ya ibni, tak ada hajat bagi aku, hai anakku ini, anak muridku, melainkan dia kata, kau bawa alif lam Mekah ni ke Madinah. Itu masalah dia dah. Jadi bawa balik fa tu duduk depan ra Jadi al-mu'arifat ni maksud yang mengenalkan kita kepada Allah SWT. Sebab persoalan penting, persoalan penting di sini, kita kena kenal Allah Ta'ala. Tapi bagaimana kita kenal Allah Ta'ala tu perlu kepada cara yang betul ataupun manhaj yang betul. Jadi pertama yang mengenalkan kita Allah Ta'ala adalah Kitabul Maqru', dipanggil kitab yang dibaca. Kitabul Maqru', kitab yang dibaca, iaitu apa dia? Ada gambar di sebelah Al-Quran Al-Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, Al-Quran itu yang pertama, mu'arrif, yang mengenalkan kita kepada Allah Ta'ala. Kitab yang kedua, yang warna hijau, Al-Kitabul Mawzur, kitab yang dilihat. Kitab yang dilihat apa dia? Adalah alam semesta. Situ ada gambar gunung ganang, pemandangan cantik, burung-burung, padang pasir. Semua apa yang ada alam ni sebenarnya adalah kitab yang terpampang, yang mana datang daripada yang menurunkan Al-Quran. Dia jugalah yang menjadikan kitab yang terpampang, yang untuk kita lihat di hadapan kita, dan tertera pada ni ayat-ayat yang indah.
tertera pada dia nama-nama Allah Ta'ala yang kita akan sebutkan nanti. Ini adalah kitab yang kedua yang sebenarnya kita kena baca, dan satu kesilapan atau satu kerugian besar bila kita tidak faham alam ini adalah sebagai satu kitab. Seperti mana kalau kita ada satu khat besar dekat dinding, ada ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, yang ditulis dengan khat thuluth, yang dihiasi dengan decoration corak-corak Islami, contohnya kan, yang diukir dan ditatah dengan emas, perhiasan dan cantik tu kan. Jadi kita yang tahu bahasa Arab, yang kita boleh mengaji Quran, kita tengok semua kita tahu tu ayat kursi, semua kita boleh baca. Kalau orang boleh bahasa Arab, dia tu faham apa makna dia. Tapi kalau datang sekarang ni orang bukan Islam, yang tak tahu bahasa Arab, yang tak tahu langsung tentang budaya Arab, kalau dia masuk, dia tengok benda tu, dia kata apa? Tak ada situ, saya tadi tunjuk ya. Tapi contohnya kan, dia gambarkan kan. Kalau dia nampak biasa tadi, dia akan kata mungkin decoration. Oh, dia kata very beautiful decoration, kata. Jadi kita kata cuba tengok apa yang kamu faham. Dia akan kata decoration lah. Kalau kita semua dibuat tesis tentang benda tu pun, walaupun tesis tu berjilid-jilid, dia akan cerita tentang berapa ukuran dia. Dia kata apa ni madah-madah yang digunakan, madah apa, material yang digunakan pada benda tersebut. Kalau emas, dia cerita emas berapa banyak, dan ukiran-ukiran tu berbentuk macam sana. Dia langsung tak tahu itu adalah huruf dan itu adalah ayat, dan ayat tersebut ada makna, ada risalah, ada mesej untuk dibaca dan difahami. Jadi tesis dia kalau berjilid-jilid sekalipun tak boleh diberi markah langsung. Sebab apa? Dia tak masuk pada poin yang sebenarnya pun. Dia cerita benda yang tak kena mengena. Nampak? Faham kan? Samalah sebenarnya dengan alam ni, alam semesta ni. Allah Ta'ala sebut apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Nampak? Semuanya pada penciptaan langit dan bumi dan peredaran malam dan siang adalah ayat-ayat bagi siapa? Ulul albab, mereka-mereka yang ada lub. Lub ni antara isi satu benda, tapi terjemahkanlah tafsirkan sebagai orang yang berakal kan? Dalam ayat lain dia qaum yaqilun, kaum yang ada akal. Dalam ayat lain wa inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi ayatin liqaumin yattaqun, bagi orang yang bertakwa, mereka memahami kejadian langit dan bumi, peredaran malam dan siang. Yang pentingnya Allah Ta'ala sebut la ayatin, adalah ayat. Kalau kita buka Quran ada apa? Ada ayat. Bila ayat, mada taqtadil ayat, apa yang menuntut kita daripada ayat? Baca untuk menuntut apa? Faham apa yang dikehendakkan pada ayat tersebut. Begitu juga Allah Ta'ala sebutkan ayat tadi. Tapi siapa ulul albab yang melihat alam ini sebagai ayat? Bila mereka melihat ayat, mereka alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nampak? Bila mereka lihat alam sebagai kitab yang terpampang, mereka akan lihat Allah. Sebab ayat ni semua nanti akan banyak bincang depan ni. Ayat ni semua last sekali maksud dia Allah, ma'rifatullah. Sebab tu mereka melihat yadhkuruna Allah qiyaman. Dalam keadaan berdiri mereka ingat Allah. Dalam keadaan duduk mereka ingat Allah. Wa 'ala junubihim, ketika baring pun ingat Allah. Sebab sekeliling dia adalah ayat-ayat Allah Ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka tafakkur, memikirkan pada kejadian langit dan bumi. Sebab pada kejadian langit bumi tadi ayat-ayat dan menunjukkan kepada last sekali nama Allah Ta'ala, kita akan sebutkan lepas ni. Kemudian dia kata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah kau jadikan ini hadza, ini batila, batil. Batil sini lawan dia al-haq, benar. Al-haq sini juga dengan arti kata hikmah. Ada hikmah pada dia, ada sebab, ada hikmah. Faham kan maksud dia? Ada makna pada dia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kamu tidak jadikan satu benda ni pun sia-sia. Jadi kita sini sikit boleh ada ruas kat sini sikit, hadza rasa batil. Ini bukan batil, ini hak, ada kebenaran dia. Nampak? Kalau kita dulu tak tahu tentang konsep cap jari, kita tak tahu pun ukiran dekat jari kita ni rupanya ada ayat Allah SWT. Sebab Allah Ta'ala sebab apa? Bal qadirina ala an yusawwiya banana. Bila mana orang kafir mempertikaikan Allah Ta'ala boleh jadikan banyak manusia, Allah Ta'ala kata bal qadirina ala an yusawwiya banana. Kami boleh kembalikan baliklah kamu punya cap jari banana. Hari ni kita faham rupanya kita punya barcode dekat sini.
Sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Nampak? Ma khalaqta hadza batila, tak satu benda pun dia batil Allah Ta'ala ciptakan. Semua benda. Jadi kalau kita faham sebagai kitab, subhanallah, besar dengan kitab ni kan, kita seolah masuk satu library yang tiada had hujung dia. Kalau kita lihat alam ni sebagai kitab, malah dia sebagai satu library yang besar, seolah tak ada hujung. Dalam satu pokok, dia seolah satu huruf bagi kita alam. Tapi huruf ni adalah satu kitab lain. Pokok saja seolah satu kitab lain. Nampak? Okey, tak apa. Sebelum kita teruskan ni, kita tengok kitab yang ketiga, Kitabun Natiq, kitab yang bertutur. Siapa dia? Rasulullah SAW. Kitab yang bertutur adalah Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tidaklah Muhammad itu bertutur daripada hawa nafsu dia. Tidaklah ia jadi tuturan Nabi SAW, melainkan wahyu diwahyukan. Bukan Nabi nak cakap masa tengah marah tu, tapi bila sampai khabar tersebut pada Rasulullah SAW, Rasulullah kata apa? Uktubu. Dia kata, ma kharaja min hadza illa al-haq. Tulis, sebab tidak keluar daripada ni, yang ini mula Nabi SAW melainkan benda tu benar. Subhanallah. Sebab Rasulullah SAW la yabiqu alil hawa. Dia adalah Kitabun Natiq, kitab yang bertutur. Nampak? Subhanallah. Dan ajaibnya Allah Ta'ala jadikan tiga kitab ni, mu'arifat ni, tiga yang mengenalkan kita kepada Allah Ta'ala ni, saling membuktikan satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain, saling membenarkan satu sama lain. Nampak? Seperti mana Al-Quran membenarkan alam, dan alam membenarkan Al-Quran, dan begitu juga Al-Quran membenarkan Nabi Muhammad SAW, dan alam juga membenarkan Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah berlaku mukjizat. Mukjizat apa dia? Khariqul adah, sesuatu adat daripada sunatullah Allah Ta'ala tukar. Sebab tasdiq, membenarkan nubuwati Rasulullah SAW, kenabian Nabi Muhammad SAW. Nampak? Sebab alam ni salah satu daripada kitab Allah SWT. Penulis kitab, dia berhak untuk tukar apa yang dia tulis. Pencipta alam ni, dia berhak tukar sunnah kauniyah, sistem yang dia sendiri letak, dia berhak buat. Di mana kerajaan dia berhak nak cari apa subsidi dia sebenarnya. Maksud dia tu hak dia. Contoh ni kan. Baik. Kemudian kita lihat bagaimana alam membenarkan Nabi Muhammad SAW. Banyak sangat riwayat. Antaranya apa? Satu hari Rasulullah SAW datang, nampak seorang Arab Badawi. Rasulullah tanya, dia kata, ila aina taqsid? Kamu nak ke mana? Orang Arab, dia kata, ila ahli. Aku nak pergi kepada keluarga aku. Alla unabbi'uka bi khairin min dhalika, antashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nak aku beritahu kepada kamu satu benda lebih baik daripada perkara tersebut. Kamu bersaksikan bahawa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku adalah Rasulullah. Ini utusan Tuhan ini. Jadi Arab Badawi itu kata, apa dalil kamu? Rasulullah kata, kalau aku datangkan pokok ni kepada aku, kamu percaya? Dia kata, naam. Rasulullah pun panggil pokok tersebut. Sebab pokok salah satu kitab alam, kitabul kaun. Jadi pokok tersebut dicabut, datang mengesok-esok ke Nabi SAW, dan pucuk kaki Nabi SAW. Kemudian Rasulullah kata, kembali ke tempat kamu. Hadis ni banyak sangat seperti ini. Seperti kisah serigala yang masuk ke haram ketika itu Nabi SAW di Madinah, masuk ke dalam haram, ini Masjidil Haram, sebab tengah ligat tengok kambing. Kemudiannya masa tu Abu Sufyan ada beberapa sahabat, beberapa Quraisy ada, kan masa tu belum bagi Islam. Abu Sufyan, mereka cuba nak menghalang serigala tersebut. Tiba-tiba serigala tu kata, atahulu baini wa baina rizqi, apakah kamu nak menghalang antara aku dengan rezeki aku? Dia kata, ajaban, azibu yatakallam. Kata peliknya, serigala boleh bercakap. Dia kata, ajabu min zalika, nabiyyun yad'uka ila al-islam al-Madinah. Dia kata, lebih ajaib daripada tu, seorang nabi menyeru kamu berislam daripada Madinah, kamu tak mau beriman dengan dia. Itu lebih pelik. Dia kata, nampak? Tasdiq, membenarkan siapa sini? Serigala binatang. Sebab dia adalah kitab manzur, kitab alam. Banyak contoh-contoh macam ni kalau kita nak buat. Begitu juga kita sebutkan tadi, Rasulullah SAW juga adalah Al-Quran yang berjalan. Di mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, dia kata apa? Kana khuluquhul Quran. Nabi itu sendiri adalah, akhlak dia adalah Al-Quran. Nampak? Sebenarnya tiga kitab ni pada hakikatnya seolah macam satu kitab. Al-Quran, Rasulullah SAW, alam ini seluruhnya. Nampak? Baik. Jadi bila kita tahu bahawa tugas kita sebagai manusia, ubudiyah,
dan tak tercapai ubudiyah tersebut melainkan dengan ma'rifatullah, kenal Allah Ta'ala, supaya kita jatuh cinta benar-benar Allah Ta'ala, sampai kita benar-benar mengharap Allah Ta'ala betul-betul, kan? Supaya kita benar-benar menjadi hamba Dia tanpa ada buat-buat dalam melaksanakan ibadah Allah Ta'ala. Jadi kita kena kenal Allah Ta'ala melalui 3 kitab ni. Jadi kita ambil satu contoh sekarang, Kitabul Manzur, kitab yang dilihat. Jadi kita lihat macam mana kita melihat. Kita melihat ni sebagai ayat Allah SWT. Baik, Kitabul Manzur, kitab yang dilihat ataupun alam ini ataupun Al-Kaun, dia terbahagi pada 2 pula. Dia panggil Kitabul Anfus dan Kitabul Afaq, ataupun lebih baik kita kata Kitabul Afaq dulu, kemudian Kitabul Anfus. Kitabul Afaq dan Kitabul Anfus. Allah SWT berfirman dalam surah Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haq. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Sanurihim ayatina fil afaqi, kami sanurihim, kami akan tunjukkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami, fil afaq, pada afaq. Afaq ni maksudnya di hadapan kita, apa saja di hadapan kita, tumbuh-tumbuhan, alam tumbuh-tumbuhan, alam haiwan, langit, matahari, malah bintang, planet, solar system, galaksi kat sana. Apa di hadapan kita adalah afaq, kitab Allah Ta'ala yang sangat besar. Tetapi Allah Ta'ala juga sebut wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka. Seolah-olah afaq, alam seluruhnya, dengan diri manusia ini, 2 kitab yang nisbah dia seolah sama. Sebab tu manusia dipanggil alam musawwar. Saya Nusi sebut dalam banyak Rasulullah itu, manusia dipanggil alam musawwar, alam yang kecil. Dan alam seluruhnya dipanggil insanul kabir, manusia yang besar. Sebab tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala dalam semua makhluk yang paling sempurna ada pada manusia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut pada alam ni dan pada diri manusia, seolah 2 nisbah yang seiring. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haq, sehingga jelaslah bagi mereka annahu, di sini dhamir kan dalam bahasa Arab, dhamir ni maksudnya sehinggalah jelas bagi mereka annahu, ni dia ni, ulama tafsir tengah mentafsirkan maksud dia adalah Allah SWT. Ada menafsirkan setengahnya adalah Rasulullah SAW, dan ada yang mentafsirkan adalah Al-Quran. Tapi tiga-tiga ni kemudian kembali kepada kitab yang 3 tadi kan, annahul haq, sungguhnya dia ni Al-Quran adalah Allah atau Rasulullah SAW memang sangat benar. Nampak tak? Sebab tu Allah Ta'ala ulang tentang untuk melihat ayat-ayat Allah Ta'ala pada alam ni dalam Al-Quran terlalu banyak. Adalah surah Al-Zariyat, salah saya, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, wa fil ardi ayatun lil muqimin, wa fil ardi ayatun lil muqimin, dan di dunia ini ataupun di bumi ini ada ayat-ayat bagi mereka yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kamu apakah kamu tidak lihat? Boleh faham no? Mungkin berat sikit kot, tapi kita masuk dalam alam ni kena tafakkur jugalah. Dibayangkan apa yang Allah Ta'ala sebut bagi kita. Nampak no? Yang paling penting sekali kita melihat alam tadi tu, dalam alam seluruh ni apa ataupun Nabi kita, dia ada ayat-ayat yang perlu kita baca untuk kita faham. Nampak? Jadi saya bagi tahu di sini secara ringkasnya, masa pun tinggal sikit lagi. Baik, secara ringkasnya, ini salah satu saya rasa contoh yang kecil ataupun satu juzuk daripada di sana ada rahsia yang banyak sekali ataupun cara yang banyak sekali bagaimana kita melihat alam ini sebagai kitab, dan kita melihat dia dan memahami, untuk memahami Allah Subhanahu Wa Taala, untuk capai kepada ma'rifatullah. Baik, kalau kita buka Al-Quran, kita lihat Al-Quran ni ada macam-macam cerita dan ayat. Ada dalam Quran cerita kisah Nabi, kisah para Nabi terdahulu. Ada dalam Quran cerita tentang apa akan berlaku pada akhir zaman, akan hari kiamat, peristiwa berlaku ketika hari kiamat. Dan dalam Quran juga ada ayat-ayat syariat, ayat-ayat syariat, dan ayat salat, zakat, dan ayat hukum jinayat. Tidak.
Setuju tak? Setuju kan? Tapi sebenarnya kalau kita memerhatikan tadabbur Al-Quran dengan betul-betul dalam, kita akan lihat hampir semua ayat-ayat yang Allah cerita ni, akhir sekali ada sesuatu yang Allah Ta'ala mau kita tarik pandangan kita untuk memahami last sekali. Yang ni dipanggil fadlakah. Fadlakah, rumusan akhir sekali sesuatu benda, apa dia? Saya rasa kalau hadirat tengok movie, dia buat cerita apa-apa pun, last sekali ada satu rumusan sekali. Kalau kita apa ni, Hindustan, last sekali Inspektor Shahab dapat tangkap datuk kampung dia tu sebab korupsi. Itu last sekali dia punya rumusan dia. Macam-macam, kita tak semua cerita last sekali ada rumusan dia. Al-Quran ada rumusan dia, apa sekalipun yang dia bagi pada langkah. Walaupun kadang-kadang kita lihat ayat tu, kita lihat syariat. Saya bagi satu contoh ayat tentang salah satu hukum jinayat. Allah SWT berfirman, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Kan? Ayat ni ayat hukum hudud, ayat potong tangan. Yang ni lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah kedua tangan mereka, jazaa'an bima kasaba, sebab satu balasan telah apa yang mereka laksanakan, telah buat. Perolehi nakala min Allah, satu hukuman yang dahsyat daripada Allah Ta'ala. Sebab tu ayat tu Allah Ta'ala sebut apa? Wa kana Allahu azizan hakima. Nampak? Dan adalah Allah Ta'ala tu aziz hakim. Apa maksud aziz? Mulia. Mulia lah. Boleh tak? Jadi saya bagi satu contoh untuk kita faham. Bahasa Arab dia sensitif, dia daqiq sangat. Kalau lah kita buka-buka TV ataupun ada berita viral sekarang ni, katalah siapa sini orang Temelloh, contohnya orang Temelloh, kampung Lebak, Temelloh depan sungai, faham? Kampung kecil kan, contohnya, tiba-tiba ada seorang daripada orang kampung itu, sekarang ni berita dunia terkenal, dia dapat anugerah Nobel kat dunia sebab ada satu invention yang dia buat, satu benda yang dia buat sampai dapat anugerah yang selayaknya, sampaikan semua kagum dengan dia. Katalah Bill Gates pun nak beli dia punya dia punya produk apa semua. Kita daripada Malaysia ni, apa kita rasa? Bangga kan. Masa tu kalau kita kat luar negara, contohnya kita kata ini orang Malaysia ni, orang Malaysia. Nampak? Tapi orang Temelloh lagi kembang hidung. Betul tak? Dia punyalah bencana-bencana. Ni orang kampung aku dulu pemain dengan dia. Ni dulu ni main sungai dan lama. Kan? Kata hang kat Kedah yang bohong. Kau faham? Contohnya kan. Jadi yang kita berbangga dengan dia ni, kita tak ada kena-mengena pun, cuma ada satu nisbah dia, iaitu satu kampung. Yang ni dalam bahasa Arab dia panggil iftikhar. Iftikhar ni fakhrun. Aftakhir ni. Aftakhir bihadha rajul. Saya bangga dengan orang ni. Sebab apa? Orang kampung kita. Nampak? Tapi kita boleh sampai had berbangga saja, iftikhar. Tapi mak ayah dia ni dia panggil i'tizaz. Dia boleh bercakap dengan bahasa Arab, dia kata a'tazzu bi ibni hadha. Saya rasa aziz. Faham tak? Dia darajat bangga tu lebih. Sebab ada rasa izzah. Sebab apa? Inilah anak aku yang aku didik dari kecil dulu. Dan aku dah latih semua. Tengok sekarang ni lah pencapaian dia. Ibu dia atau ayah dia sekarang ni boleh kata aziz dengan apa? Hasil atau achievement yang diperoleh oleh lelaki ini. Ini salah satu makna aziz. Yang ni lebih tepat diterjemahkan dalam makna ni, dalam Al-Quran tadi. Wa kana Allahu azizan hakimah. Sebab apa? Siapa yang bagi kita tangan? Allah. Sebab apa orang bagi kita tangan? Ada tugas. Tangan ni banyak tugas Allah bagi. Tapi bila manusia dia buat kesalahan dengan tangan yang Allah Ta'ala kurnia pada dia, sedangkan dia satu alat yang sangat hebat, pemberian yang tak boleh dibeli balik, tiba-tiba dia guna dengan cara salah, iaitu mencuri, Allah Ta'ala berhak potong tangan itu. Nampak? Kemudian Allah Ta'ala kata, dan aku aziz. Tak siapa boleh tikai. Aziz maksud sini, aku punya undang-undang, aku berbangga dengan undang-undang aku sini tu. Tak siapa, itu sifat aziz. Izzah Allah Ta'ala. Boleh faham, no? Hakiman, berhikmah dalam perkara tersebut.
Bila kita kaji dalam pelaksanaan hukum semua, ada hikmah di sana, bukan saja-saja aja. Kan bukan hukuman sana tu membawa urusan buruk semua, tidak, malah dia ada sia-sia. Hakim Alaihissallahu bi'ahkamil hakimi, bala wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Kan, apakah Allah Ta'ala lebih hikmah pada segala orang yang ada hikmah? Nampak? Jadi dalam hukuman tadi, jadi ayat syariat tadi, walaupun dia adalah satu tasyri' kepada kita, pensyariatan untuk manusia laksanakan dia, tetapi akhir sekali, ghayah dia, kemuncak dia, kita nak kenal Allah Ta'ala. Nampak? Dalam pelaksanaan tersebut pun kita nak kenal Allah Ta'ala. Kalau kita tadabbur Al-Quran, kita akan dapati hampir semua ayat ni, walaupun cerita kisah Nabi Adam, walaupun kisah umat terdahulu atau hari kiamat, tetapi akhir sekali kita nak lihat Allah SWT. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala ma yuhyi al-'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin 'alim. Datang seorang lelaki, Allah Ta'ala buat perumpamaan, dia ambil tulang yang telah dihancur-hancurkan dah jadi serbuk, dia datang kepada Rasulullah SAW, kemudian nazarahu, dia ni buat macam ni, dia kata satu boleh hidupkan balik ni. Dan Allah Ta'ala hidupkan balik. Allah Ta'ala kata, qul, katakan wahai Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'a awwal marrah. Yang hidupkan balik, yang datangkan dia, jadikan dia pada mula-mula dulu penciptaan. Wa huwa bi kulli khalqin alim. Dan dia bagi setiap apa yang dicipta, dia Maha mengetahui. Nampak? Nak beritahu bila jawapan ni, Allah Ta'ala tu sebenarnya adalah alim, Maha mengetahui, dan dia boleh ulang balik penciptaan. Dia lah wahyi yang menghidupkan balik. Nampak tak? Baik. Jadi kita lihat semua nama-nama ni, Ghafur, Rahim, Sami', Alim, ada pada Al-Quran, dan begitulah ada pada alam. Ada pada alam sekeliling kita yang perlu kita baca dan kita faham. Rasulullah SAW bersabda satu hadis, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Bagi Allah Ta'ala tu 99 nama, barang siapa yang menghitung dia, dalam satu riwayat, man hafidhaha, siapa yang hafal dia, masuk syurga. Jadi sebenarnya nama ni terpampang dalam diri kita dan di dalam alam ni, di mana Al-Quran akhir sekali kita nak faham ialah padahlah nama-nama Allah Ta'ala. Dan begitulah alam ni. Kalau kita tengok, saya buat contoh minggu depan kan tentang pokok oren, kan, ada tak? Kita ulang balik sedikit secara lagu contoh tu, kan, biji benih yang asal mati kita tanam, tiba-tiba tumbuh satu kehidupan, al-hayatu, hayat. Daripada mana datang? Sedangkan biji benih ni asalnya mati. Daripada Allah Ta'ala bersifat Al-Hayyu Qayyum, Maha hidup. Nampak? Walaupun 3 bulan lepas masa dia biji benih, dia mati, kemudian sekarang ni dia hidup, tetapi kehidupan tak pernah mati. Walaupun satu benda mati, tapi kat sana ada pokok yang hidup lagi. Dan jutaan tahun dulu dan bilion tahun dulu tetap ada kehidupan. Dan kita mati pun tetap kehidupan tak padam. Sebab apa? Sebab yang kehidupan itu datang pada Al-Hayy, yang Maha hidup, la yamut, dia tidak mati. Bila datang kehidupan, kita lihat pokok oren tadi yang kita buat contoh tadi, jadi membesar, dia menyimpan segala data-data pokok oren ayah tu. Dia tak jadi pokok pisang, tak jadi pokok kelapa, tak tersilap. Sebab Allah Ta'ala dengan sifat dia Al-Hafiz, yang Maha menjaga, dia simpan segala data pokok oren tadi dalam biji benih tu, dan dia membentukkan. Sebab Allah Ta'ala Al-Musawwir, yang Maha membentukkan. Jadi kita sebagai manusia melihat proses ni, kita subhanallah, kita kata subhanallah. Allah Ta'ala juga menjadikan kita dalam Quran Allah sebut wallazi sawwarakum fil arhami kaifa yasha. Begitulah Allah Ta'ala membentuk kamu dalam rahim ibu kamu seperti mana dia kehendaki.